Tujuan mengaji Quran, Quran ini petunjuk. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jadi salah satu strategi berjayalah barat. Anak-anak muda kita dah lah tak baca Quran, suka baca WhatsApp, suka baca Facebook. Saya tak kata anak-anak muda, anak-anak tua pun baca, betul tak? Akak-akak sekalian, kita semualah kan. Cuba cek, banyak baca Quran ke banyak baca WhatsApp? Banyak baca Quran ke tengok TikTok? Banyak baca Quran ke tengok Facebook? Upgrade ataupun update Facebook ataupun WhatsApp status ini berjam-jam. Anak-anak tua bukan anak muda. Betul tak? Anak muda memang orang muda dia suka benda tu. Yang tua pun sama. Tak ada masa sehari 24 jam nak ambil 10 minit baca Quran pun tak mampu. Tapi yang lebih besar, macam mana kita baca, kita nak bawa petunjuk Quran itu dalam dada kita, dalam dada anak-anak kita, masyarakat kita agar beramal dengan Quran lebih besar lagi daripada baca. Baca dapat pahala. Amalkan Quran ikut cara Islam jauh lebih besar. Lagi tak guna, baca Quran banyak tapi kehidupan ikut barat. Panjang kalau kita nak ujah ini, tapi cukuplah. Sekadar situ maknanya dalam Quran ini semua kena buat. Membaca, mengajar, mempelajari, membaca, mengajar, mentadabur, menghafal, mengamal, mendaulatkan. 7M Quran. Dia bukan ambil baca saja. Tapi daulatkan peraturan barat. Jangan sekadar baca saja. Tapi tidak tadabur, tak faham. Macam mana kita nak tahu? Kita dok baca. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمَهُ بَشَرٌ. Apa makna dia? Entahlah. Saya pun tak tahu. Saya baca saja. Saya nak dapat pahala. Mudah-mudahan masuk syurga. Tapi kita tak sedar kehidupan kita hari-hari itu telah lari daripada apa yang kita baca. Apa yang kita baca. Jadi sebab itu hati-hati dengan perkara ini agar Quran ini bukan baca saja. Akak-akak kena carilah. Dalam YBIM ada kelas tadabur Quran. Dalam YBIM kelas tadabur. Kebetulan sajalah. Anak saya Ustaz Lokman tu dia dah mengajar malam-malam tadabur. Kebetulan dia tengah buat tesis master sekarang ni pun dalam bahagian tafsir Quran. Dalam bidang tafsir, perbandingan tafsir Al-Azhar dengan berbagai tafsir lain. Jadi dia kena merujuk semua kitab tafsir dalam dunia ini. Kebetulan yang dok mengajar dia tu guru saya dulu. Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Dan kebetulan yang jadi penyelia dia, Profesor Dr. Ishak Sulaiman, Ketua Jabatan Al-Quran Sunnah Universiti Melaya, adalah kawan saya satu rumah sewa masa bujang dulu. Kami duduk satu rumah. Jadi dia rajin mengaji. Saya ni malas mengaji kan. Jadi profesor ada kawan saya. Jadi baru ni dia dah mengajar anak saya. Jadi kemarin kebetulan rezeki Tuhan juga tu. Daripada ramai-ramai yang belajar tu, exam baru ni anak saya Ustaz Lokman ni Allah izinkan dapat best student baru ni kan. Dapat best student, pelajar terbaik master. Jadi kemarin ada satu yayasan tukang jahit Rizalman tu, dia datang interview 3 hari dah, nak tanggung semua pembiayaan pembelajaran sampai siap. Kerana apa? Kerana markahnya tinggi dalam bidang tafsir itu. Jadi minta ibu-ibu pakar-pakar doa. Mudah-mudahan satu hari nanti saya dok sebut kat dia sebelum ayah mati, mudah-mudahan cita-cita ayah awak sempat PhD dan dapat profesor dalam bidang tafsir Quran kan. Mudah-mudahan dia kata dia akan cuba sebelum umur 30 dia habis dapat PhD. Dia akan cuba, dia kata, walaupun memang berat. Tapi dia minat belajar kan. Ni Ustazah Syaindah anak dia pun, isteri dia, minta doa semua. Mula pada bulan depan dah start masuk kuliah master kan. Kuliah master juga dalam bidang Quran. Jadi kedua-dua tu bercadang dalam bidang PhD dalam bidang Al-Quran. Mudah-mudahan memberi impak dan manfaat khusus kepada masyarakat untuk memahami Al-Quran, bukan sekadar baca, tapi pelajari, mentadabur, mengamalkan, menghafaz, kemudian mendaulatkan Quran. Jadi semua itu adalah 7M dalam Quran.
Baik, orang-orang kafir akan juga menunjukkan sifat manusia yang memperlihatkan niat dan tindakan jahat mereka sendiri bakal bersalah dalam keadaan demikian. Penyembah berhala dan mereka yang menentang wahyu Allah dan Islam tidak akan memahami betapa takjubnya ayat-ayat yang terkeluar daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diajar oleh siapa pun. Tapi mereka mendakwa walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhumul bashar. Sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia. Kan? Mereka ingin membangkitkan satu lagi bantahan tidak berasas serta dangkal. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mengapa Rasul ini makan minum berjalan di pasar seperti orang lain? Tengok. Dia pertikai. Dia tahu bahawa ayat Quran ini bukan Nabi karang. Dia tahu. Tetapi mereka nak tolak, benci dengan ayat Quran. Dengar pun sakit hati. Dengar pun sakit jiwa dah. Sebab dia tahu bukan. Dia tahu bahawa ini bukan Muhammad karang. Muhammad bukannya dulu seorang ummi. Tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi bila turun wahyu, boleh menyebut ayat-ayat Quran yang sangat tinggi. Dari sudut nilai dan kualiti tata bahasa Arabnya. Tapi mereka tolak kerana kesombongan bahawa Muhammad ni tak ngaji. Ini semua cerita dongeng saja yang Muhammad karang. Dan mereka sebut lagi, kalau dia betul Rasul, takkan dia makan. Takkan dia minum. Berjalan kat pasar. Dia cari jalan. Nak kata kawan ni hebat sangat. Macam kita saja. Dia perlekehkanlah. Itu strategi-strategi menghalang Nabi SAW membawa agama. Sebab tu dalam lagu tadi dia kata apa? Alangkah beratnya penderitaan Nabi tadi kan. Dia sebut apa? Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita. Cekalnya hatimu menempuh ranjau. Ranjau apa orang panggil gila? Orang kutuk kat belakang. Orang kata tukang sihir. Orang kata ini cerita dongeng. Macam-macam diburukkan Nabi. Orang pelekeh pergi pasar. Orang kata, kata hebat sangat. Macam wali-wali, macam dewa-dewa berjalan kat pasar. Makan juga. Dia pelekeh macam tu. Nabi buat tak tahu saja. Begitulah kalau kita duduk. Tempat itu agak-agak kita tergolong ke dalam golongan itu. Syukur, Alhamdulillah. Beranak-beranak kat Malaysia jadi Islam teruslah. Syukur tak? Syukur. Kawan-kawan saya ramai. Ramai yang asal bukan Islam. Saya sebut dulu. Nama seorang kawan rapat saya, Murali Abdullah. Murali Abdullah. Akhir masuk Islam tingkatan 6. Masa tu sama-sama dengan saya kat tingkatan 6. Satu sekolah, satu bilik asrama. Dia masuk Islam masa tingkatan 6. Cuba dia kata, masa tu dia Hindu. Masa bulan Ramadan, bapak dia seragu dia masuk Islam. Bapak dia sediakan makanan. Nak tengok makan tidak? Dia kata, saya terpaksa makan. Nitik air mata cerita. Nak cakap Islam, bapak dia dah bersumpah. Kalau saya tahu kamu masuk Islam, masa tengah awak tidur, saya tanpa ragu saya akan sembelih awak. Bapak dia pegang pisau, pegang ni nak sembelih. Kemudian sekali bapak dia bawa balik biawak. Bawa balik biawak ni. Masak biawak orang India kan makan biawak. Masak biawak benda-benda haram ni awak masuk. Dia nak tengok betul tak bukan Islam ke masih lagi Hindu. Minta anak makan. Terpaksa saya makan dia kata. Sampai saya ada kekuatan. Lepas saya masuk universiti. Baru saya declare pada bapak saya. Baru declare. Masa tu punya marahnya. Tapi lepas saya masuk universiti. Lepas tingkatan 6 tu dia masuk universiti. Kemudian sampai sekarang saya lama dah tak jumpa. Puluhan tahun tak jumpa. Tapi dia seorang yang sangat cerdik. Sangat cerdik. Nama Murali. Tapi tukar Islam jadi Muhammad Ali. Kita Alhamdulillah. Kan? Kita pula mak ayah kita ajar yang halal. Tapi bila dah besar, pakat nak telan benda yang haram. Haram ni bukan babi saja. Bukan biawak saja. Bukan tenggiling. Rasuah lagi haram. Sama macam makan babi. Betul tak?
Sama kakak sekalian. Cuma sebab tak jijik saja. Tak rasa jijik. Makan rasuah dengan makan babi sama-sama haram. Makan rasuah, makan hasil judi dengan makan babi sama-sama. Sama-sama haram. Yang tu haram sifat dia. Yang ni haram cara dapatnya. Sama-sama haram. Menjunam dalam neraka semua. Kan? Tapi orang rasa makan babi. Orang makan babi okey. Kan? Macam makan babi jijik. Tapi makan rasuah tak jijik. Makan rasuah tak jijik. Makan hasil judi tak jijik. Makan hasil pecah amanah tak jijik. Sebab apa? Sebab tak berpegang dengan Quran. Tak berpegang. Yang tu pun kita duk pakai julang tinggi. Orang yang terlibat dengan maksiat takut nanti kita ni dihujam dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu mereka mengutuk Nabi. Mereka juga membangkitkan satu lagi bantahan tidak berasas. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi apa kata dia? Pergi pasar makan macam kita. Sayang sekali mereka terlalu jahil, bersusah payah mencari kesalahan yang mereka tidak mampu melihat secara mendalam bahawa guru untuk manusia seorang yang rapat dengan persekitaran semula jadi dan bergaul dalam kehidupan, mengenali segala perbuatan serta bersimpati dengan suka duka mereka. Quran yang mulia dengan tegas mempertikai segala tomahan dan pertuduhan mereka. Malah Quran menjelaskan bahawa ungkapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wahyu Tuhan dan sifat serta kedatangannya melontarkan, kandungannya melontarkan cabaran berani kepada mereka yang menyangka kata-kata Nabi itu tidak berasas. Ada kalanya dikaitkan kepada seorang reformis yang bermimpi mati atau semacam curahan rasa seorang penyair atau cakap-cakap merepek yang tidak keruan seorang gila. Apa yang tak dituduh Nabi? Nasib baik Nabi ni, Allah ni maha baik. Kalaulah Nabi ni dilantik di kalangan malaikat, lagi orang tak ikut. Betul tak? Oh, Muhammad ni malaikat sekejap boleh hilang. Kan? Sekejap boleh naik atas bukit, sekejap boleh terbang. Agak-agak orang ikut dah, orang tak boleh ikut. Sebab apa dia malaikat? Bila buat daripada kalangan manusia, Nabi ni fitrah dia macam kita. Makan, minum, lapar, berkahwin, ibadah, susah. Padahal dia kekasih Allah. Ini kita mengaji pagi tadi pasal tawakal. Boleh saja, tak payah buat kerja agama. Agama ni milik Allah. Tak payah buat apa-apa. Orang nak berjuang agama, tak payah. Ulama-ulama tak payah mengajar. Guru-guru agama tak payah mengajar. Sebab agama ni milik Allah. Duduk diam sajalah. Pasti Allah menangkan agamanya. Tapi dia tak macam tu. Sunnatullah di dalam dakwah. Hatta Nabi kekasih Allah pun luka kakinya, luka kepalanya, luka mulutnya sampai patah gigi habis. Hampir mati, tertusuk tombak. Tertusuk besi tajam pada muka ni. Dicabut oleh Abu Talhah. Punya kuat lekat. Abu Talhah cabut. Semua gigi Abu Talhah tercabut dalam perang. Mana tu dia panggil sunnatullah. Diejek, dikutuk, dipulau, dia halau. Kalau Nabi ni malaikat ataupun Nabi ni jin. Sekejap boleh hilang. Orang kutuk-kutuk hilang. Kan? Lagi orang tak ikut. Oh patutlah agama ni tak sesuai untuk jin saja. Akan ada kata macam tu. Sebab tu Allah ni dia maha tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad ni dibangkit daripada golongan kaum macam kita semua. Dia ni sangat cakna, sangat kasih pada orang beriman. Sangat ambil berat tentang masalah dan tekanan yang dihadapi oleh orang beriman. Jadi sebab itu ayat ini ayat menghilangkan masalah kita. Ibu-ibu kalau ada masalah, itulah ayatnya. Laqad ja'akum 128, 129 surah Taubah. Baik. Jadi mereka cari jalan. Itu yang kedua, caranya adalah memutarbelikkan ajaran. Cara pertama maki hamun. Cara kedua mencela. Cara pertama maki hamun, cara kedua kita bincang ialah putar belikkan. Ini ajaran datuk nenek. Ini cerita-cerita dongeng. Baik. Muhammad ni orang biasa. Yang macam kita. Takkan dia bawa jadi orang hebat-hebat. Tu dia perlekehkan. Strategi yang ketiga, muka surat 80.
Yang disebut dalam kitab ini, macam mana cara orang bukan Islam memulau dakwah Nabi. Menyekat dakwah Nabi. Sebab dia takut. Makin lama, makin dia kutuk, makin ramai ikut. Makin dia kutuk, makin ramai ikut. Baik, sebab itu saya nak sebut ibu-ibu sekalian, jangan bimbang. Kalau kita bawa Quran dan hadis, orang pakat kutuk, orang bukan Islam benci, orang munafik benci, orang yang tak nak Islam benci. Jangan bimbang, berjalan terus. Kerana agama ni milik Allah. Allah dia nak bagi pahala banyak. Tetapi dia baginya orang kutuk, orang tinggal, orang pulau, orang kata-kata macam orang seksa, orang hina. Agama Allah lagi dimenangkan. Minggu lepas kita baca ayat Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa yutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka cuba nak memadamkan cahaya Allah. Allah menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik. Jangan padam cahaya Allah. Awak nak bunuh, berapa banyak ulama-ulama dibunuh. Berapa banyak ulama-ulama ditahan, disekat. Nak mengajar tak boleh. Nak sampai dakwah dituduh dengan pelbagai tuduhan. Pelbagai ancaman, pelbagai fitnah. Kalau dia mengajar pejabat-pejabat tu, nampak sangat bawa kebenaran, dia tamat kuliah. Biasa saja. Kita duduk jalan dakwah ni kena ready perkara itu. Kalau tak ready, lebih baik tak payah masuk terjun dalam jalan dakwah. Ini orang sekat sikit dah mula merajuk terjun Sungai Kelang kan. Mula menyanyi kan. Itu tak payah duduk jalan dakwah, pergi berjoget dengan sajat cukup lah kan. Duduk jalan dakwah ni kena ready. Ini orang kutuk sikit, asal selagi kita bawa kebenaran jangan takut. Ini orang kutuk sikit dah pergi tepi Sungai Kelang kan. Mula menyanyi. Patahlah hati kan. Patahlah hati membawa diri. Berdebung terjun dalam sungai. Bodoh punya ustaz kan. Orang tak bayar aku dengan kuliah. Terjun dalam sungai kan aku bodoh ustaz tu. Orang bayar, Alhamdulillah. Orang tak bayar, tak apalah. Nabi dulu pun tak ambil bayaran. Apakah buat kerja agama? Yang ni jadi masalah. Sebab ada kepentingan peribadi. Orang tak bayar, mula tak mengajar. Orang bayar sikit, mula merajuk. Orang bayar banyak, maka itu yang seronok. Maka kita guna agama untuk mendaki ke puncak kaya. Agama jadi alat untuk kekayaan, rosak binasa kita. Jadi sebab tu, betul bengong kata Abang Ibrahim. Ada kan? Ada. Ustaz-ustaz ni dia Johan buka sampul surat. Setiap kuliah, orang buka sampul surat. Saya dulu pernah satu hari, saya dapat 10 sampul surat sehari. Belum sampai rumah buka dah kan. Dalam kereta buka dah, takut Pak Bilal tu dia nyanyuk. Patut bagi 300, bagi RM10. Mau mati kita kan. Minyak kereta saja dengan tol berapa puluh ringgit. Tok Bilal banyak nyanyuk kan. Pernah jadi. Ceramah punya bapak jauhnya, kejar hantu balik, kejar hantu Kak Limah, Langsui, Pontianak, Sundai Bolong, duduk tepi jalan. Pukul 3 pagi sampai rumah, buka-buka sampul, kosong. Kosong. Rupa Pak Imam tu terlupa. Pak Imam umur tua dah. Tapi kita tak minta balik lah. Bukan rezeki kita. Kawan saya dia minta, kawan saya. Dia kata Pak Bilal, ngapa sampul kosong? Minta maaf terlupa lah. Semalam gaduh dengan bini, tak ingat duit dalam tu kan. Jadi, tak apalah. Jangan jadikan benda tu sebagai tujuan. Tujuan kita nak bawa manusia kenal Islam. Itu tujuannya. Jangan bimbanglah buat kerja agama ni. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Allah pasti jaga kamu dan tetapkan kedudukan kamu. Kalau bawa agama benar, jangan bimbanglah, rezeki tak putus. Kan? Jadi ustaz ni, rezeki tak putus. Kan? Kerja ada je. Kan? Abang Talik hantar pisang. Dengan Kak Azian, Kampung Delik. Kak Yati hantar macam-macam. Kak Sima hantar kuih. Ada saja kan. Rumah saya ni dia tak pernah putus. Dia tahu saya ni kaki mencekik. Kan? Ada saja orang hantar makan. Tak pernah putus. Kalau pergi kenduri, baca doa selamat, akak-akak tahu, bukan sekadar mencekik kat sana, bawa balik lagi.
Ha? Semalam ada orang minta saya tolong baca doa. Sambil tazkirah. Dibuat majlis Yasin rumah dia. Dia minta saya tolong. Saya kata saya tak larat jauh-jauh, dekat-dekat boleh lah. Tak cukup makan kat sana, kuih macam kuih, makanan macam makanan, kita tak makan sekarang di tengah diet. Ustaz tak makan, minum teh, teh pun tak minum. Minum sirap, sirap pun tak minum. Habis minum air mineral saja. Kan? Tak bagi macam tu, buat bungkus, buat balik. Ustaz buat balik ingat 2 bungkus. Akak-akak tahu berapa bungkus? 12 bungkus. 12 bungkus. Macam mana aku tak jatuh sakit? Macam mana tak jatuh sakit? Tak apalah. Dia berhajat nak bagi. Kita bagilah jiran kita. Bagi mana-mana lagi kan. Maknanya jangan bimbang lah. Kalau buat kerja agama kerana Allah ni. Orang kenduri kahwin. Kalau tak ajak kita tak pergi. Ui, rela tengah malam dia hantar lauk. Ustaz tak datang hantar lauk. La ilaha illallah Muhammadur. Itulah kata